Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Siti Aminah, rakan-rakan seperjuangan, kami daripada kumpulan Sinar Pelangi iaitu terdiri daripada 3 orang ahli. Saya sendiri, Nur Masliza binti Ahmad, matrik nombor 266962, Muhammad Ashik Bewarno dan Cik Nursiah binti Azizan. Bagi kumpulan kami memilih tugasan kumpulan bertajuk isu-isu pelaburan asing di negara Indonesia. Jenis-jenis pelaburan terbahagi kepada 4 jenis, iaitu pertama, pelaburan asing langsung, dikenali sebagai FDI. Pelaburan ini adalah pelaburan fizikal dan pembelian yang dibuat oleh syarikat di negara asing. Biasanya dengan membuka loji dan membeli bangunan, mesin, kilang dan peralatan lain di negara asing. Pelaburan ini mendapat kelebihan yang lebih besar kerana ianya merupakan pelaburan jangka panjang dan membantu meningkatkan ekonomi negara asing. Yang kedua, pelaburan asing tidak langsung. Pelaburan ini melibatkan syarikat, institusi kewangan dan pelabur swasta yang membeli kepentingan atau kedudukan dalam syarikat asing yang berdagang di bursa saham asing. Bentuk pelaburan ini kurang menguntungkan kerana syarikat domestik dengan mudah menjual pelaburan mereka dengan cepat. Kadang-kala ianya beberapa hari selepas pembelian. Seterusnya, pelaburan asing komersial dan aliran. Pinjaman komersial ini adalah satu bentuk pinjaman bank yang dikeluarkan oleh bank domestik kepada perniagaan di negara asing ataupun kerajaan negara tersebut. Pelaburan asing komersial ni merupakan sumber terbesar pelaburan asing di seluruh negara membangun dan pasaran baru muncul sehingga 1980-an. Dalam tempoh berikut, pelaburan ini meningkat dan dengan ketara di seluruh dunia. Aliran rasmi adalah istilah umum yang merujuk kepada pelbagai bantuan pembangunan yang negara maju atau membangun diberikan oleh negara domestik. Yang keempat adalah Bank Pembangunan Pelbagai Hala, iaitu MDB. Ianya merupakan sebuah institusi kewangan antarabangsa yang melabur di negara membangun dalam usaha menggalakkan kestabilan ekonomi. Menggunakan pelaburan asing untuk membiayai projek yang menyokong pembangunan ekonomi dan sosial serta memberi tumpuan kepada keuntungan. Pelaburan ini biasanya berbentuk pinjaman rendah atau tanpa faedah dengan syarat ianya menguntungkan seperti membiayai projek infrastruktur atau menyediakan negara dengan modal yang diperlukan bagi mewujudkan industri dan pekerjaan baru. Contohnya adalah Bank Pembangunan Pelbagai Hala adalah Bank Dunia dan Inter-American Development Bank, iaitu IDB. Contoh yang boleh kita nampak adalah Bank Dunia telah membuat keputusan melabur di jalan tol di Afrika Selatan dengan jumlah hutang yang besar tetapi dengan faedah yang sangat rendah. Seterusnya kita lihat kepada pengukuran dalam pelaburan asing. Ukuran pelaburan asing adalah berdasarkan kepada saham FDI keluar dan saham FDI masuk. Apa itu FDI keluar? Ia adalah nilai ekuiti pelabur permastautin dalam dan pinjaman bersih kepada perusahaan dalam ekonomi asing. Manakala saham FDI keluar adalah nilai ekuiti pelabur asing dan pinjaman bersih kepada perusahaan yang bermastautin dalam ekonomi pelaburan. Saham FDI diukur dalam USD dan sebagai bahagian KDNK. Pemboleh ubah pelabur asing termasuk keterbukaan, tahap log kadar pertukaran benar pelbagai hala,
inflasi purata bergerak 3 tahun, stok FDI, pertumbuhan KDNK, benar dan tahap log KDNK per kapita. FDI terbahagi kepada 3 komponen iaitu modal equity, pendapatan dilabur semula dan pinjaman dalam syarikat. Kita pergi kepada kaedah pelaburan asing. Kalau ikut kaedah pelaburan asing ni terbahagi kepada 2 iaitu penggabungan dan pengambilalihan. Pelaburan greenfield melibatkan penciptaan syarikat baru atau penubuhan kemudahan di luar negara. Yang keduanya adalah penggabungan dan pengambilalihan berjumlah pemindahan pemilikan aset sedia ada kepada pemilik di luar negara. Kita boleh lihat perbezaan utama antara FDI dan FPI. Ianya terletak pada tahap kawalan, ufuk pelaburan, risiko dan impak kepada ekonomi. FDI melibatkan pelaburan langsung dengan kawalan dan perspektif jangka panjang. Manakala FPI merujuk kepada pelaburan dalam aset kewangan tanpa kawalan dan lebih bersifat kepada jangka masa yang pendek dan sederhana. Seterusnya kita lihat kepada analisis pelaburan asing di Indonesia. Terlebih dahulu kita lihat dulu sejarah pelaburan asing di Indonesia. Selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami perindustrian yang pesat pada tahun 1970-an atas sebab ekspor minyak yang kukuh. Sebelum industri intensif buruh menjadi enjin pertumbuhan baru pada penghujung 1980-an. Kini Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan nilaian 1.38 trilion mengikut KDNK nominal. Komoditi ekspor terpenting bagi negara Indonesia adalah minyak dan gas, minyak sawit, galian seperti timah, emas, nikel, tembaga serta arang batu. Tapi kini negara Indonesia semakin hari semakin telah beralih kepada mengeksport mineral mentah kepada pembangunan industri hiliran yang merupakan kunci kepada strategi pertumbuhan ekonomi kerajaan. Bagi tahun 2023, Indonesia dijangkakan mengalami pertumbuhan antara 4.5 hingga 5.3%, disokong oleh pertumbuhan dalam komoditi, infrastruktur, pelancongan dan pembuatan produk bernilai tinggi seperti bateri kenderaan elektrik. Infrastruktur asas kepada dasar kerajaan dengan Indonesia memerlukan lebih 400 bilion pembiayaan infrastruktur sehingga tahun 2024. Pelbagai undang-undang untuk menghapuskan ketidakcekapan birokrasi bertujuan untuk memudahkan keperluan pelesenan perniagaan dan meliberalisasikan lebih banyak industri. Contohnya adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nombor 2 Tahun 2022. Seterusnya adalah analisis arah aliran pelaburan Indonesia. Kerajaan Indonesia telah berjaya memperbaiki iklim ekonomi dengan menyatukan kestabilan politik serta ekonomi melalui pembaharuan struktur yang telah menghapuskan beberapa risiko pelaburan. Terdapat beberapa halangan kekal seperti kos kredit yang meningkat, peraturan yang berlebihan dan tidak dapat diramalkan, kualiti infrastruktur yang lemah, risiko keganasan dan tahap rasuah yang tinggi. Namun, Mahkamah Perlembagaan telah memberikan lebih banyak kuasa kawal selia kepada kerajaan serantau Indonesia di mana boleh menimbulkan cabaran kepada penambahbaikan iklim pelaburan yang berterusan. Dalam jangka panjang, keadaan ekonomi semasa Indonesia mungkin akan memperlihatkan
masa yang sesuai untuk melabur di negara tersebut, terutamanya melibatkan instrumen kewangan. Mengikut laporan trend perdagangan dan pelaburan United Nations Asia Pasifik, telah menyediakan beberapa maklumat tambahan mengenai FDI di Indonesia dan Asia Pasifik pada tahun 2011 dan 2023. Seterusnya, kita pergi kepada kelebihan dan kelemahan FDI di Indonesia. Terdapat beberapa kelebihan FDI di Indonesia, di antaranya adalah populasi besar melebihi 277 juta penduduk yang merupakan pasaran dalaman yang besar untuk mana-mana syarikat yang ingin menjalankan perniagaan di Indonesia. Sumber asli yang banyak seperti kayu, sumber perikanan, minyak, gas asli dan logam. Kepelbagaian biologi yang tinggi, permintaan dalam negeri yang semakin meningkat, kekukuhan sektor perbankan dan kewangan mewujudkan persekitaran ekonomi yang menggalakkan kepada pertumbuhan yang mampan. Manakala terdapat juga kelemahan FDI di Indonesia, di antaranya adalah kos pengalihan haram yang tinggi yang boleh meningkat sehingga 60%. Bank Dunia telah membuat kajian dan menunjukkan bahawa rangka kerja perundangan dan ekonomi kurang berkesan di Indonesia berbanding negara Asia yang lain. Infrastruktur yang terhad iaitu akses ke pulau-pulau yang berbeza di Nusantara secara amnya rumit yang meningkatkan ketidaksamaan ekonomi. Kepelbagaian penduduk yang besar, kadar pengangguran yang tinggi dan kadar kemiskinan yang melampau di beberapa wilayah di negara Indonesia. Negara Indonesia tersebar lebih 6,000 pulau berpenghuni, menyukarkan pengurusan pengangkutan dan perniagaan. Jika sesebuah syarikat ingin berkembang melangkaui pulau terbesar Jawa, Sumatera dan Borneo. Kebergantungan tinggi China terhadap ekspor komoditi meningkatkan risiko kelembapan ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashib Bewarno, nombor metrik 266920. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang kejayaan sektor pelaburan asing di Indonesia. Yang keduanya isu-isu pelaburan asing di Indonesia dan seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaburan asing di Indonesia. Untuk kejayaan dan sektor pelaburan asing di Indonesia, data yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelarasan dan Pelaburan Indonesia atau BKRM Indonesia menerima pelaburan asing sebanyak AS $43 bilion pada tahun 2022, iaitu nilai yang tertinggi dalam sejarah negara Indonesia di mana peningkatan sebanyak 44% daripada tahun 2021. Ini disokong terutamanya oleh industri pelombongan logam, di mana kerajaan Indonesia sedang berusaha untuk membangunkan kejayaan hilirannya khususnya untuk nikel. Pelaburan asing di Indonesia pada tahun 2011 dikuasai oleh sektor pelombongan logam yang menyaksikan gabungan FDI lebih daripada AS $16 bilion bagi tahun 2023. Kerajaan meningkatkan 1,400 trilion rupiah iaitu sebanyak AS $92 bilion dalam gabungan pelaburan asing dan domestik dan 1650 trilion rupiah iaitu bersamaan dengan AS $108 bilion pada tahun 2024. Sektor yang terkenal menarik pelaburan asing yang pertamanya ialah industri asas logam, yang keduanya industri pelombongan dan yang ketiganya industri kimia dan farmaceutical. Sektor apa yang diceritakan dalam industri logam? Sektor sumber mineral Indonesia telah memainkan peranan penting dalam ekonomi negara dan sumber bahan api, dan bukan bahan api menarik minat syarikat asing sejak era penjajahan Belanda. Sektor industri asas di Indonesia juga menerima pelaburan asing paling banyak iaitu pada tahun 2022. Data daripada BKPM menunjukkan sektor ini menyaksikan FDI bernilai
AS dolar iaitu sebanyak 11 bilion atau kira-kira 24% daripada jumlah FDI yang diterima pada tahun 2022. Seterusnya, industri pelumbungan. FDI dalam sektor pelumbungan Indonesia mencecah AS 1 bilion mengikut BKPM pada tahun 2022, meletakkan sektor itu di tempat kedua di belakang industri logam. Sebagai tambahan kepada bijih mineral, Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai banyak arang batu dan emas yang majoritinya diekspor. Indonesia juga merupakan pengekspor arang batu ketiga terbesar di dunia dan pengekspor arang batu haba terbesar di dunia, sekitar 687 juta tan batu sedimen setelah menghasilkan pada tahun 2002, yang mana 494 juta tan telah diekspor. Bagi tahun 2023, kerajaan menyasarkan ekspor arang batu mencapai rekod 518 juta daripada jumlah keseluruhan sebanyak 695 juta tan. Seterusnya, industri kimia dan farmaceutical. Industri kimia dan farmaceutical Indonesia menyaksikan pelaburan asing sebanyak AS dolar 4.5 bilion pada tahun 2022. Indonesia adalah pasaran farmaceutical terbesar di Asia Tenggara, di mana angka berkembang lebih daripada AS dolar iaitu 1 bilion pada tahun 2025 daripada AS dolar 7.6 bilion pada tahun 2022. Seterusnya, sektor pengangkutan dan logistik. Sektor logistik dan pengangkutan Indonesia adalah sektor perniagaan yang kompleks tetapi sangat berpotensi. Walaupun kekurangan infrastruktur negara berbanding saiznya dan reputasinya yang terkenal dengan halangan birokrasi, sektor logistik dan pengangkutan Indonesia telah berkembang dalam 2 digit sejak beberapa tahun lalu. Pada 2020, pengangkutan laut menyumbang paling sedikit kepada KIDNK negara iaitu sebanyak 8.7%, manakala pengangkutan darat pula sebagai penyumbang tertinggi iaitu sebanyak 68.3%. Bagi syarikat logistik, Indonesia menimbulkan peluang perniagaan yang mencabar namun berpotensi tinggi. Sebagai pasaran yang berkembang pesat di mana sokongan padu daripada kerajaan akan diberi mandat, Indonesia adalah sasaran strategik untuk pelaburan dan penyelesaian inovatif yang boleh meningkatkan beban logistik negara. Seterusnya, sektor tenaga. Apabila ekonomi pulih daripada pandemik COVID-19, negara di seluruh dunia menggandakan usaha mereka dengan mempercepatkan peralihan tenaga dan mencapai pertumbuhan ekonomi secara mampan. Kerjasama terutama dari segi memindah teknologi dan pembiayaan menjadi kunci dan memastikan peralihan tenaga yang bersih, mampan, adil, berpatutan dan inklusif. Seterusnya, isu-isu pelaburan asing. Assalamualaikum warahmatullahi. Seterusnya ialah isu-isu pelaburan asing di Indonesia. Terdapat beberapa punca menyebabkan pelabur asing tidak berminat untuk melabur di Indonesia. Yang pertamanya adalah ketidakpastian peraturan. Yang keduanya perlindungan hak harta intelek iaitu IPR. Pelaburan asing adalah pemacu utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menarik modal, teknologi dan kepakaran. Bagaimanapun, pelaburan asing sering bergelut dengan pelbagai cabaran dalam ekonomi yang sedang membesar membangun ini. Ketidakpastian peraturan. Beberapa perubahan dalam peraturan dan dasar pelaburan asing yang telah diumumkan atau masih dipertimbangkan oleh kerajaan Indonesia mungkin menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku perniagaan asing. Antara isu hangat yang diperkatakan oleh berkenaan dengan perubahan terhadap iaitu pelesenan, pertukaran cukai dan juga keperluan modal. Perubahan yang berlaku dalam pertukaran cukai adalah berkaitan dengan kadar cukai pendapatan korporat maupun perubahan prosedur pelapor cukai di mana ia boleh menjejaskan pengiraan kos dan juga berpotensi mengaut keuntungan untuk pelaku perniagaan luar. Rasuah dan kekurangan ketulusan dalam sistem ketidakpastian perundangan boleh mewujudkan undang-undang. Majikan mungkin tidak pasti sama ada hak dan perjanjian mereka akan dihormati yang boleh menghalang perancangan dalam jangka masa panjang. Perniagaan yang terlibat dalam amalan rasuah mungkin mendapat kelebihan yang tidak adil dalam persaingan sehingga menjejaskan syarikat asing yang komited untuk menjalankan perniagaan secara beretika. Terlibat dalam kes rasuah atau transaksi tidak telus boleh merosakkan reputasi syarikat
yang baik dan maupun di luar negara. Ini boleh memberi kesan negatif terhadap imej jenama dan hubungan dengan pihak berkepentingan. Seterusnya, perlindungan hak arti intelek, iaitu IPR. Perlindungan IPR merupakan isu yang sangat penting dalam pelaburan asing, terutamanya dalam sektor teknologi, media dan industri kreatif perlindungan. Yang memberi kesan adalah kunci bagi syarikat asing untuk melindungi inovasi, jenama dan hak cipta mereka, serta menggalakkan pelaburan dalam menyediakan pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan. Walaupun terdapat undang-undang perlindungan sedia ada di Indonesia, penguatkuasaan undang-undang ini secara konsisten sering menjadi cabaran. Syarikat asing mungkin menghadapi kesukaran dalam melindungi hak cipta mereka jika penguatkuasaan undang-undang tidak berkesan. Seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaburan asing di Indonesia. Assalamualaikum, saya Nursia binti Azizan. Kita akan teruskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaburan asing di Indonesia. Faktor yang pertama ialah persekitaran kawal selia yang memainkan peranan penting dalam membentuk keputusan pelaburan asing. Kebanyakan pelabur mencari kestabilan, keterusan dan keboleh ramalan dalam peraturan. Namun, menurut Hudson 2020, lanskap kawal selia Indonesia telah menghadapi kritikan kerana rumit dan tertakluk kepada perubahan yang kerap. Contohnya, pada tahun 2021, Indonesia telah memperkenalkan satu undang-undang cukai perkhidmatan digital baru, di mana ia mengenakan cukai tambahan ke atas syarikat yang menyediakan perkhidmatan digital. Perubahan yang mendadak ini menyebabkan operasi di kebanyakan firma teknologi asing terganggu, dan ia membawa kebimbangan tentang kestabilan dan kebolehan ramalan lanskap kawal selia. Faktor yang kedua ialah pembangunan infrastruktur. Masih terdapat cabaran yang besar walaupun Indonesia telah melabur dalam pembangunan infrastruktur, terutamanya di luar kawasan metropolitan. Ia memberi kesan akan operasi perniagaan dan pengedaran produk. Rangkaian pengangkutan akan terganggu, terutama jalan raya, pelabuhan dan lapangan terbang. Ini kerana ia boleh menjejaskan pengagihan barangan dan akses ke kawasan yang lebih terpencil. Kesesakan lalu lintas di kawasan bandar yang besar juga boleh menjadi satu penghalang kepada pergerakan barangan dan buruh. Memerlukan sumber tenaga yang besar juga adalah penting bagi memastikan bekalan itu stabil dan berpatutan. Capaian internet yang luas tanpa gangguan juga penting dalam perniagaan, di mana perluasan jalur lebar adalah penting dan perlu diperkukuhkan di luar kawasan bandar kerana ia penting dalam pelaburan antarabangsa. Peningkatan kapasiti dan kecekapan pelabuhan juga merupakan faktor dalam pembangunan infrastruktur. Akhir sekali, pembangunan infrastruktur elektrik yang mampan perlu diberi lebih perhatian terutama di luar kawasan bandar. Ini boleh memberi galakan pelaburan di luar bandar. Faktor ketiga pula ialah melibatkan pasaran buruh dan tenaga kerja. Kita sedia maklum bahawa ketersediaan tenaga kerja mahir adalah faktor yang penting dalam mempengaruhi pelabur asing di Indonesia. Kebanyakan pelabur mencari pasaran buruh dengan pekerja yang berkelayakan dan boleh menyesuaikan diri dalam menyokong operasi mereka. Contohnya, peluar asing tertumpu akan pekerja mahir di wilayah tertentu di negara Indonesia, dan ini menyebabkan berlakunya tumpuan kepada kawasan yang mempunyai akses yang lebih baik dan memberi potensi yang tinggi menghadkan penyebaran FDI di seluruh negara. Terdapat beberapa dasar kesan pelaburan asing di Indonesia. Antaranya ialah dasar penggalakan pelaburan asing, dasar pembangunan infrastruktur, zon ekonomi khas dan dasar perlindungan pelaburan. Dasar penggalakan pelaburan asing ialah dasar yang telah digubal oleh kerajaan Indonesia melalui Undang-Undang Omnibus bagi memudahkan prosedur kawal selia, mengurangkan karenah birokrasi dan memperbaiki pelaburan iklim pelaburan. Ia juga memperkenalkan insentif cukai bagi menggalakkan lagi pelaburan dalam sektor tertentu. Manakala dasar pembangunan infrastruktur adalah untuk penambambaikan dalam
peningkatan daya tarikan Indonesia bagi pelaburan asing. Seterusnya, Zon Ekonomi Khas atau SEZ yang ditubuhkan untuk menarik pelabur asing menawarkan insentif cukai, peraturan yang dipermudahkan dan infrastruktur yang dipertingkatkan untuk merangsang aktiviti ekonomi yang di kawasan ditetapkan. Dan yang terakhir, dasar perlindungan pelaburan, ia bertujuan menggalakkan dan memudahkan pelaburan asing yang telah menghasilkan kesan positif secara tak langsung menarik FDI dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, walaupun Indonesia menghadapi pelbagai cabaran dan kerumitan dalam pelbagai hal kesulitan, Indonesia tetap mengeluarkan dasar-dasar dan inisiatif untuk menarik dan menggalak pelaburan asing. Kerajaan Indonesia juga memberikan penjelasan yang jelas dan keterbukaan dalam peraturan cukai. Ini bagi memastikan perubahan cukai yang ketara disosialisasikan dengan baik kepada peniaga yang ingin melabur di negara ini.